Dalam kajian kita ada 3 punca utama pendapatan masjid. Ini punca utama. Pertama sekali daripada kutipan tabung. Punca pendapatan yang kedua adalah daripada hasil tanah dan juga sewaan. Ini sumbangan tahunan, ada rekod kita yang pernah simpan 1.4 juta. Ada satu masjid di Kuching, Masjid India namanya, ataupun Masjid Bandaraya di Kuching, Sarawak. Dia perolehi pendapatan RM60,000 sebulan daripada sewaan 27 premis perniagaan di bawah kendalian mereka. Sebab itu di Sarawak, kita kalau nak belajar pengurusan aset, pergi ke Sarawak. Sarawak dia buat lembaga amanah kebajikan masjid, separate daripada jawatankuasa masjid. Kerja lembaga amanah ini jaga aset masjid saja. Jangan bagi AJK. AJK kalau suruh jaga huru-hara bisnes esok. Dia kena ada satu orang korporat duduk jawatankuasa itu, ada sama dia, ada board meeting dia, ada dia pegawai pelaburan dalam tu, orang pakar-pakar. Tok Imam jangan campur, kau jaga, kau duduk masjid saja. Kang tak ngapal Quran asyik-asyik. Dan dalam masalah kewangan juga 25.3% masjid menghadapi masalah kecurian. Tak selesai-selesai kes tabung dia asyik kena curi kerja. Macam mana dia menjaga pun tak tahulah, asyik kena curi kerja. Kalau sekali curi munasabah, ya kalau tiap-tiap bulan kena curi, something wrong somewhere. Tapi itu tinggi juga kesnya, menyebabkan kita hilang pendapatan. 22.3% adalah disebabkan pengurusan kewangan yang tidak cekap, dan 5.9% adalah pecah amanah. Pecah amanah ada, tapi terlalu sedikit. Sebab itu kepada ahli-ahli jawatankuasa karya ataupun AJK masjid, kita kena ingat, kita AJK masjid, kita dilindungi undang-undang. Kita duduk bawah enactment. Apa maknanya? Setiap pekerjaan kita dilindungi oleh undang-undang. Tuan-tuan jangan takut, buat je kerja. Dalam enactment masjid ini, toke besarnya adalah majlis. Majlis tu majlis agama lah. AJK mewakili majlis. Sebab itu ahli jawatankuasa besar, dia punya kuasa dia besar. Imam pun tak boleh challenge. Imam pun dalam sistem enactment undang-undang, imam tak ada. Yang ada AJK. AJK direct bawah majlis. Sebab itu majlis agama ni diwakilkan kepada jawatankuasa. Jawatankuasa ni kuasa besar. Kalau tuan-tuan diaudit sekalipun, katalah audit kewangan, audit ISO lah, SIRIM datang bagi contoh, dia pun minta dengan biro bendahari ke, minta fail kewangan, kita pun ulur, dia pun check. Orang ni kenapa tak ikut format standard laporan kewangan? Orang ni kenapa Januari tulis macam ni? Ni apa duit masuk keluar macam ni? Tuan-tuan jawab je, minta maaf tuan, jawatankuasa masjid telah membuat keputusan bersetuju dengan format yang saya buat. Oh ya ke? Ya tuan. Okey, lulus. Tak ada NFA, tak ada OFI, tak ada NFA. Jawatankuasa masjid mengatasi audit dari segi format. Sebab kita undang-undang, maka AJK mesti buat kerja ikut undang-undang. Terutama bab duit ni sensitif tuan-tuan. Cerita juta-juta, jemaah semua tak ada telinga dengar. Oh, duit banyak aja. Tunggu mesyuarat agung esok, dia bantai kita rapat. Tapi don't worry, work smart. Semua ada butirannya. Cabutan minit ada, mesyuarat jawatankuasa bersetuju untuk ni, mana bukan 2-3 orang buat keputusan. InsyaAllah tak ada masalah, sebab kita kerja dalam undang-undang. Sebab itu kutipan rendah dalam kajian kita, pertama, persen masjid yang kurang jemaah memang kutipan rendah. Yang kedua, ini agak kelakar, 43% orang memberitahu kami malas menyumbang kepada masjid kerana perbezaan ideologi politik. Ada juga, malas aku sedekah masjid ni, kenapa? Masjid ni kuat sekian-sekian. Malas aku sedekah masjid ni, aku bagi, dia bagi ke sekian-sekian-sekian. Masalah ideologi politik 43.3%. Dan ada 42.1% menyebut bahawa mereka malas menyumbang kerana ahli jawatankuasa yang tidak aktif. Mana kami bagi duit ke masjid, duit tu melekat dekat tabung masjid, melekat sampai masa gotong royong kami buka tabung, cabut duit tu terlekat pada tu,
Sampai gambar agung tu melekat pada dinding. Mana dia tak pernah buat keluar pun duit. Jadi siapa yang nak menyumbang kalau duit dia tak pernah keluar? Sebab itu pilihlah ahli jawatan kuasa dan juga pengurusi-pengurusi masjid yang kompeten. Sebelum amanah diberikan ke orang, kelebihannya dia tengok, kelemahannya ditimbang. Kalau amanah sudah diterima, jalankanlah tugas dengan sempurna. Bila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, berterus terang. Kalau amanah sudah dipegang, jangan sampai mengecewakan orang. Kalau amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Kalau amanah tidak terlaksana, kembalikanlah jawatan dengan bijaksana. Kalau amanah tidak berjalan, orang lain jangan kita persalahkan. Jadi kita boleh buat kesimpulan bab pendapatan masjid ni, purata pendapatan masjid secara purata lah lebih daripada 17 juta setahun. Ni daripada masjid yang kita buat kajian. Perbelanjaan lebih kurang dalam 12.5 juta setahun, baki purata dalam 4.9 juta setahun. Jadi berasaskan kepada pengiraan ini, diandaikan baki pendapatan semasa yang disimpan oleh institusi masjid adalah 14.7 juta setahun. Simpanan tunai masjid di institusi-institusi perbankan sehingga November 2022 untuk 241 buah masjid yang kami kaji adalah RM7,837,024. Simpanan tunai ini jika mengambil kira keseluruhan institusi masjid, iaitu sebanyak 600 masjid untuk sebuah negeri, maka simpanan tunai terkumpul untuk tahun 2022 adalah RM19,511,263.07. Soalan, duit dah banyak nak buat apa? Tolonglah orang. Orang bagi duit supaya sedekah jariah. Jariah ni maknanya berlari. Sebab itu masjid kena buat satu polisi, kutipan Jumaat minggu ini jangan sampai terkumpul kepada Jumaat minggu depan. Kita kutip 7,000 hari ini, sebelum Jumaat depan 7,000 ni habis. Habis ke mana? Tolong orang. 7,000 ni sekejap ya habis tuan-tuan. Makan malam ni 7,000. 7,000 ni sekejap je. Dia kalau tuan-tuan hari-hari buat kuliah duha. Kuliah duha hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Tiap-tiap hari buat makan untuk 200 orang. Hari Jumaat buat lagi makan untuk 200-250 orang. 8,000, 7,000 sekali arung itu. Sekali arung itu. Maka janganlah masjid dapat 7,000 minggu ni, kumpul minggu depan. Kumpul lagi dan kumpul. Dah habiskan dalam minggu yang seterusnya.